Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah ya, pada petang ini Alhamdulillah ya kita dapat bertemu kembali pada petang hari Jumaat ya, uh, 22 Januari. uh, Salam Sayyidul Ayyam uh, Jumaah Mubarakah. Alhamdulillah, InsyaAllah saya akan buat sedikit perkongsian pada petang ini tentang perkataan yang kita biasa sebut, iaitu apa? Muhammadur Rasulullah dengan Muhammadar Rasulullah. Ya, Muhammadur Rasulullah dan Muhammadar Rasulullah. Baik. Okey, jika ada di kalangan peserta-peserta ataupun pendengar-pendengar yang ada mengikuti sesi Facebook Live pada petang ini, mohon berikan respon sama ada suara saya clear ataupun tidak sebab live Facebook yang saya buat minggu lepas, suara saya tidak berapa clear jadi diharapkan mohon jasa baik kepada pendengar-pendengar untuk memberikan respon komen sama ada suara saya clear ataupun tidak. Okey, baik. Waalaikumsalam Puan Naslina. Ahlan wa sahlan. Okey, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas maklum balas. Okey, baik. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Syaza, Puan Sazia. Alhamdulillah ya. Okey, baik. Jadi hari ini, pada petang ini saya nak mengulas tentang bila kita mengucap ni sebenarnya kita nak sebut Muhammadur ke Muhammadan. Ya, terima kasih Cik. Wah. Okey, Muhammadur ke Muhammadan. Baik, kadang-kadang kita confuse bila nak baca Muhammadur, bila nak baca Muhammadan, ataupun memang kita tak tahu, kita main hantam aja Muhammadur ke Muhammadan, lebih kurang lah Okey, baik. Jadi pada hari ini saya akan mengulas perbezaannya mudah sahaja, ada sedikit sahaja perbezaan ya. Okey, dan saya telah tulis di whiteboard belakang saya ni. Ya, kita akan baca Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah, dan kita boleh baca Muhammadar Rasulullah. Okey. Penerangannya mudah saja. Kalaulah kita berzikir kalau kita berzikir sahaja kita bukan mengucapkan asyhadu, kita hanya berzikir saja, la ilaha illallah. Macam kalau nak tidurkan cucu nak tidurkan anak kadang-kadang kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau kita hanya zikir sahaja, kita tidak menyebut asyhadu, maka perkataan Muhammad ini dibaca dengan baris depan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Baik. Kemudian kalaulah kita mengucap, kita baca ada sebutan asyhadu. Asyhadu ni maksudnya aku bersaksi. Yang bacaan yang kita, kalau orang yang baru nak masuk Islam, kalimah syahadah yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Okey, baik. Begitu juga bacaan kita ketika di dalam tahiyat. Tahiyat awal
Dalam tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Okey, di sini ada anna, maka kita akan baca Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam tasyahud ataupun dalam tahiyat, bacaannya Muhammadar Rasulullah. Dan yang ini sebelum saya terlupa, saya takut terlupa. Perkataan asyhadu ini antara tempat yang biasanya ramai di kalangan kita yang tak menyebut dengan betul. Ramai yang sebut salah. Disebut apa? Asyhadu. Asyhadu. Bukan asyhadu asyhadu. Asyhadu, bukan asyhadu. Okey. Jadi kalau dalam tahiyat, kita menyebut dalam dua kalimah syahadah yang sebahagiannya disebut dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bezanya. Kalau kita zikir biasa tanpa ada perkataan asyhadu, maka bacanya Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mengucap syahadah ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu perbezaan bacaan ataupun sebutan. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada alasan dalam bahasa Arab, sebagaimana mungkin sebahagian daripada keterapan ada memang yang nak pernah belajar bahasa Arab ataupun yang belum pernah belajar bahasa Arab. Antara keistimewaan bahasa Arab ini ialah setiap kalimah itu ada 3 baris. Kebiasaannya di ujungnya tu boleh dibaca dengan 3 baris. Baca perkataan Muhammad, perkataan Muhammad kita boleh baca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Sebab itu bila kita belajar tajwid, kita belajar mengaji, ada 3 baris tu, a, i, u, ba, bi, bu dan sebagainya. Tapi orang Arab dia bukan a, i, u. Orang Arab a, u, i, ba, bu, bi. A, u, i, ba, bu, bi, ta, tu, ti, sa, su, zi. Itu orang Arab. Dia cakap dia sedikit terbalik daripada kita lah. Okey, tak apa, tak kisah. Yang penting dia akan pergi jadi 3 baris. Okey, jadi setiap baris ini dia akan berubah mengikut situasi ataupun kedudukan ayat tersebut. Ada tempat yang mana orang Arab kata tempat ni kena baca baris depan. Ada tempat yang kena baca baris bawah. Ada tempat yang kena baca baris depan. Baris atas. Okey. Jadi di sini kalau kita zikir biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Okey, alasan barisnya ialah dari segi hukum tata bahasa Arab, perkataan ini dia mewakili satu ayat. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada satu pun Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Okey, ini habis satu ayat. Muhammadur Rasulullah, ini ayat yang kedua, part yang kedua, rangkap yang kedua. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okey, dalam hukum tata bahasa Arab, ayat ini disebut sebagai mubtada dan khabar. Subjek dan predikat. Mubtada dan khabar ataupun subjek dan predikat. Silakan puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nak share boleh silakan. Okey. Baik, subjek dan predikat. Subjek predikat ni mudah je. Subjek ni biasanya dia dalam bentuk kata nama, isim ataupun nouns. Dalam bahasa Arab orang nak sebut isim. Orang Melayu sebut kata nama, orang Putih sebut nouns, benda, sesuatu. Tak kisahlah apa-apa, Yang penting dia adalah kata nama ataupun nouns. Dia akan jadi bila dimulakan dengan isim dalam satu ayat, mula dengan isim ataupun nouns ataupun kata nama, biasanya dia adalah subjek ataupun mubtada.
Contohnya kita ambil perkataan apa? Malaysia. Malaysia adalah nouns, kata nama. Salah sebuah negara Asia. Maka Malaysia adalah mubtada, subjek. Salah sebuah negara Asia itu adalah khabar ataupun predikat. Predikat ni, khabar ni adalah predikat cerita. Okey. Subjek dan predikat. Okey, baik. Contoh lain, kerajaan telah mengumumkan PKP. Kerajaan adalah perkataan kata nama. Dia bukan perbuatan, dia adalah nouns. Maka dia adalah subjek, mubtada, mengumumkan PKP pada beberapa buah negeri. Itu adalah predikat dia, cerita dia. Okey. Kalau contoh yang lain dalam Al-Quran, Allah, apa ceritanya? Maha mendengar. Okey, maha mendengar itu adalah khabar ataupun predikat. Ya. Allah maha mendengar. Ya. Syurga itu benar. Syurga adalah kata nama. Benar itu adalah syurga adalah mubtada, subjek. Benar itu adalah predikat ataupun cerita lah. Okey, baik. Khabar ni kalau orang negeri kata apa? Main sini, dia nak khabar. Khabar disebut khabar. Khabar tu cerita lah. Okey, baik. Jadi dalam bahasa Arab, mubtada ni ataupun subjek ini perlu dibariskan dengan baris depan. Saya ulang semula. Mubtada perlu dibariskan dengan baris depan. Jadi sebab itu kita baca Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab ini adalah part yang kedua. Ayat bahagian yang kedua, yang ini ayat sebelum ini dah lengkap. Tiada satu pun Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Macam mana nak tahu dah lengkap? Senang je. Kalau tak dah faham, lengkap dah tu. Tiada satu pun Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dah lengkap. Okey, jadi ayat ini dah lengkap. Ayat berikutnya mula pula dengan kata nama. Muhammad ini adalah nama, nouns. Dia bukannya perbuatan. Okey, jadi dia akan jadi mubtada, subjek, dan Rasulullah ini adalah khabar ataupun predikat cerita dia. Nabi Muhammad itu siapa? Adalah utusan Allah. Okey, jadi ulama orang Arab orang Arab meletakkan ketetapan bahawa mubtada ini perlu dibaca dengan baris depan. Jadi sebab itu kita baca Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asalnya, tapi bila bertak tanwin bertemu dengan ra ni jadi hukum mat lah. Bukan hukum mat, dan jadi hukum tajwid. Dan di sini hukum dia adalah idgham. Idgham bila gunnah. Baik. Okey. Kita dah dapat alasan baris depan. Dia adalah mubtada ataupun subjek. Kita baca baris depan. Okey, dan khabar ini adalah Rasul ni adalah predikat ataupun cerita. Okey. Kemudian yang di bawah ini, atas ayat mubtada khabar. Yang di bawah ini apa yang berlaku? Yang berlaku ialah ditambah perkataan anna. Anna. Anna ni maksudnya sesungguhnya. Aku bersaksi bahawa tiada satu pun Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya. Ada yang terjemah bahawasanya, terpulang lah bahawasanya ke sesungguhnya ke, tapi saya suka ambil terjemahan sesungguhnya. Sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya. Dalam bahasa Arab, perkataan anna ini dinamakan sebagai haraf taukid. Haraf ni ialah kata sendi, ataupun kata fungsi. Haraf ni apa? Kata sendi ataupun kata fungsi. Kalau dalam bahasa Melayu macam di, pada, dia macam sendi ataupun dia nak menyambung, nak bagi lengkap ayat. Okey, baik. Kata fungsi ataupun kata sendi. Dan dia berfungsi sebagai taukid. Ini maksudnya menegaskan. Berfungsi untuk menegaskan. Kalau ayat atas ini tidak ada apa-apa penegasan. Kita hanya zikir biasa je. Tiada satu pun Tuhan melainkan Allah. Yang ni adalah penegasan. Bahagian ni ada penegasan dia, tapi saya tak nak sentuh
Ya, saya nak sentuh di sini saja. Di dalam part ataupun bahagian yang terakhir ini tidak ada apa-apa elemen yang memberi makna penegasan dalam ayat ini. Ini ayat biasa. Okey, Muhammadur Rasulullah. Tetapi sebab di bawah ini adalah dua kalimah syahadah. Bila kita mengucap, maknanya kita kena ucap betul-betul dan kita kena tegaskan. Kita bukan bermaksud bahawa kita ni bukan mengucap main-main. Ya, kita mengucap ni betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi ditambahlah haraf taukid, ya. Kata sendi ataupun kata fungsi yang mana fungsinya untuk menegaskan. Taukid ni maksudnya apa? Menegaskan. Ya. Okey. Fungsi dia untuk menegaskan ayat tadi. Sebab kita nak mengucap, kita kena ucap betul-betul. Ya, menunjukkan kesungguhan kita. Baik. Dalam masa yang sama, inilah penyebab, ya, ataupun faktor kepada perubahan baris. Ya, asalnya kita baca Muhammadur pada depan. Kenapa? Sebab dia adalah mubtada, subjek. Mubtada ataupun subjek dalam bahasa Arab mesti kena baca baris depan. Tetapi bila tambah dia anna, ya, anna inilah penyebab kepada perubahan baris depan jadi baris atas. Maka sebab itu kita akan baca anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari segi hukum tata bahasa Arab, perkataan Muhammadar ini disebut nama istilah, ya, ataupun kedudukan dia disebut sebagai apa? Isim anna, maaf. Isim anna ya. Perkataan Muhammadan disebut sebagai, dari segi kedudukannya orang Arab namakan dia sebagai isim anna, isim kepada perkataan anna, dan perkataan Rasul ini disebut sebagai khabar anna, khabar kepada perkataan anna. Okey, jadi saya pun tak boleh nak ulas panjang tentang ni isim anna dan khabar anna ini secara teknikalnya. Kalau ada kesempatan dalam waktu yang lain saya akan share, insya-Allah. Baik. Jadi secara ringkasnya ayat ini yang atas, ayat ini asalnya atas, ya, mubtada dan khabar, subjek predikat. Nak tegaskan kita tambah anna. Bila tambah anna, haraf taukid tujuan dia untuk menegaskan anna inilah yang merubah baris depan tadi tukar jadi baris atas. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, perkataan anna, kita akan jumpa perkataan anna lepas dia ni kena baris atas. Saya bagi satu contoh di dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna mala yahsabu anna mala yahsabu anna mala baris atas. Kenapa? Sebab anna ini yang menukarkan baris dia jadi baris atas. Okey, dan istilahnya diubah daripada mubtada, ditukarkan jadi nama dia isim anna, daripada khabar berubah jadi khabar anna. Okey, itu alasan dari segi hukum tata bahasa Arab kenapa satu baca Muhammadur. Kenapa baca Muhammadur baris depan? Sebab dia adalah mubtada ataupun subjek dalam bahasa Arab. Subjek kena baca baris depan. Di bawah ini pula kenapa baca Muhammadan baris atas? Sebab anna ini anna yang menyebabkan perkataan Muhammadan baca baris atas
dan istilahnya telah disebut sebagai isim anna ataupun isim kepada perkataan anna. Okey. Alhamdulillah saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya pada Facebook Live kali ini. Ya, insya-Allah kalau ada kesempatan kita nak bincang pula. Rasulullah ke? Rasulillah ke? Rasulullah. Ramai juga yang bertanya, Ustaz, kenapalah kadang-kadang baca Rasulullah, kadang-kadang Rasulillah, kadang-kadang Rasulullah. Sama ke? Beza ke? Okey, nanti insya-Allah kita bincang dalam sesi Facebook Live yang akan datang. Okey. Kesimpulannya, macam mana tuan-tuan dan puan nak menyebut Muhammadur ataupun Muhammadan? Ingat dekat sini Asyhadu ni, ada asyhadu ke tak ada? Kalau tak ada asyhadu, Muhammadur. Kalau ada asyhadu, Muhammadan. Bukan asyhadu ni yang menyebabkan dia baca pada atas. Yang menyebabkan dia baca pada atas ialah anna. Tapi kalau saya kata anna ni kat tengah-tengah, nanti tak perasan sangat. Kita akan perasan dengan perkataan yang awal. Okey, jadi kalau kita zikir biasa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau ada asyhadu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sekian sahaja perkongsian saya pada petang ini. Diharap dapat memberi manfaat. Dan sebelum menutup, saya ada sedikit iklan. Saya ada buat satu kelas pradengar, pradengar bahasa Arab, yang saya akan buat pada 2 Februari, 2 Februari, pada hari Selasa 2 Februari pukul 11 pagi, khas untuk mereka yang tiada basic langsung dalam bahasa Arab, zero bahasa Arab. Syarat dia apa? Tuan-tuan dan puan, mudah aja. Faham bahasa Melayu, sebab bahasa pengantar bahasa Melayu bukan bahasa Arab. Okey, faham bahasa Melayu, dan yang kedua boleh baca Al-Quran. Maksud boleh baca Al-Quran ni maknanya bila tengok tulisan ni dia boleh baca lah. Kalau tak boleh baca Al-Quran, tak kenal tulisan Arab, jadi susah sikit lah saya nak ajar. Sebab kena kenal huruf dulu. Okey, syarat dia apa? Boleh berbahasa Melayu dan boleh baca Quran. Tapi bukan maksud boleh baca Quran ni saya nak simak bacaan Al-Quran, tidak. Sebab saya akan menulis contoh-contohnya ayat Al-Quran. Kebanyakan contoh yang kami akan bincangkan ialah daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau saya menerangkan contoh, kalau tak boleh baca Quran, tak boleh baca, nanti tak boleh nak ikut lah. Okey, jadi mohon panjang-panjangkan kepada saudara-saudara, kenalan-kenalan yang lain, rakan-rakan Facebook. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan katsiran tuan-tuan di atas kesudian mendengar perkongsian serba ringkas saya pada petang ini, dan diharap insya-Allah kita dapat bertemu kembali dalam sesi Facebook Live yang akan datang. Wa ilal liqa, ma'assalamah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.